Assalamualaikum. Cikgu percaya semua pelajar pada masa ini mungkin sedang sibuk mengulang kaji pelajaran di rumah, memandangkan peperiksaan akan bermula pada hari esok. Ialah walaupun PKP, peperiksaan tetap diadakan seperti biasa namun dalam bentuk offline, iaitu kamu mengambil peperiksaan di rumah. Ya, sama seperti biasa menduduki exam tetapi mungkin suasananya sedikit berbeza. Bukan berada di sekolah, tidak ada pengawas peperiksaan, tidak ada guru yang larang kamu meniru, tidak ada guru yang larang kamu tertidur semasa menjawab. Mungkin ada setengah daripada kamu akan bersorak gembira sebab tidak ada pengawasan langsung kepada kamu. Kamu hanya dibekalkan dengan kertas peperiksaan dan jadual sahaja. Dan satu amanat penting yang biasa kamu dengar dari guru sebelum kelas peperiksaan bermula, iaitu jangan meniru. Jadi semuanya bergantung kepada diri kamu sendiri. Sebenarnya di sini isu yang lebih utama kita lihat bukanlah kertas soalan itu sebenarnya ujian untuk kamu. Tetapi sebab bentuk soalan yang kamu dapat itu kacang, senang sahaja untuk kamu jawab. Tetapi ujian kamu yang sebenar adalah sejauh mana integriti atau kejujuran kamu semasa kamu melalui proses menghadapi peperiksaan bersendirian. Itu sebenarnya adalah ujian kamu yang sebenar. Itu sebenarnya adalah ujian yang lebih susah untuk kamu. Sebab adakah kamu mampu jujur dan amanah daripada meniru daripada buku atau Google semasa kamu menduduki peperiksaan. Sebab kamu boleh buat apa sahaja yang kamu buat. Tidak ada orang akan tahu. Kamu yang mengawal diri kamu sendiri. Dan sama ada kamu berjaya melepasi ujian kejujuran ini bergantung pada diri kamu sendiri. Jadi itu sebenarnya yang cikgu nak kupas dalam video pada hari ini dengan tajuk kejujuran dalam peperiksaan atau erti kata lain integriti. Apabila bincang tentang ini, cikgu sebenarnya terimbas semasa cikgu menjadi seorang pelajar sama ada di sekolah menengah hinggalah ke zaman universiti. Ada satu prinsip yang cikgu selalu pegang semasa belajar, iaitu apa pun berlaku, jangan sesekali meniru semasa peperiksaan. Cikgu pun tak tahu kenapa, pada waktu itu cikgu percaya bahawa rezeki yang cikgu akan dapat perolehi kelak hasil daripada pencapaian segulung ijazah yang cikgu dapat, kalau cikgu meniru, itu adalah rezeki yang tidak berkat dan haram. Dan pada masa yang sama, apabila cikgu memegang prinsip begitu, cikgu dapat melihat juga, ada juga rakan-rakan cikgu yang lain di mana mereka ni seolah-olah tak ada rasa takut langsung apabila meniru. Bawa buku semasa peperiksaan, berbincang dengan kawan, macam tak ada rasa takut langsung. Dan pada waktu itu memang cikgu merasa sangat marah. Cikgu marah sebab cikgu rasa cikgu terpaksa berusaha keras mengulang kaji pelajaran siang dan malam. Memerah otak, belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu keputusan yang cemerlang. Menahan nafsu sembang lama dengan kawan-kawan. Sementara golongan yang meniru tadi, rakan-rakan yang meniru tadi, dengan mudah dan bangganya mencanang keputusan mereka lebih hebat dan pandai, yang sebenarnya hasil daripada meniru. Tapi di sebaliknya, apabila cikgu semakin meningkat dewasa, marah cikgu itu reda. Sebab apabila cikgu sedari bahawa sebenarnya bukanlah keputusan cemerlang, straight A cemerlang itu yang perlu kita kejar. Tetapi yang lebih penting, yang lebih utama adalah keberkatan rezeki yang kita dapat daripada usaha kita belajar susah dan struggle tu. Keberkatan rezeki daripada usaha kita belajar sungguh-sungguh dan jujur dalam peperiksaan. Itu yang lebih utama. Kalau anak-anak pelajar perasan tak pada hari ini berapa ramai golongan yang dapat straight A. Hasil
meniru daripada peperiksaan tapi tidak mendapat pekerjaan. Dan lebih sukar lagi, semua urusan mereka tidak berjalan lancar. Jadi apa yang anda boleh rumuskan, sebenarnya ada banyak perkaitan. Apabila kita jujur dalam berusaha, keberkatan rezeki itu akan datang kepada kita. Kerana apa yang perlu anda sedari, peperiksaan itu, ingatlah, peperiksaan itu merupakan amanah kepada kita. Amanah kita dengan diri sendiri, amanah kita dengan ibu bapa, amanah kita dengan guru-guru, dan yang paling utama, amanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW ada bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Jadi fitrahnya kita memang kehendak kita nak cemerlang. Tetapi jangan kita sekali-sekali usahakan kejayaan, kecemerlangan itu melalui jalan yang tidak benar. Sebab jaminan rezeki yang halal dan berkat bermula daripada cara dan usaha awal yang benar dan berkat, iaitu awak mesti kena belajar. Tuntut ilmu dan anda jujur dalam peperiksaan, dan selepas itu anda doa dan tawakal. Kerana kunci kejayaan dalam belajar, kunci kecemerlangan adalah usaha, doa dan tawakal. Tidak ada kunci kejayaan lain, terutamanya dengan cara yang mudah, iaitu malah amaran keras lagi yang anda perlu ingat bahawa meniru dalam peperiksaan ini sebenarnya adalah salah satu bentuk penipuan, dan menipu ini hukumnya haram. Malah mungkin ada sesetengah pelajar yang pada sangkaan mereka tidak apalah, tidak meniru dalam semua subjek, mungkin meniru dalam subjek yang tertentu, contohnya subjek-subjek yang susah seperti mungkin bahasa Inggeris, matematik. Tapi sangkaan ini tidak berasas dan tidak boleh dipakai. Sebab semua subjek kamu perlu kuasai dan jujur. Sebab jika anda meniru dalam beberapa subjek sahaja, contohnya mungkin satu subjek daripada 8 subjek, anda tidak jujur, itu dikira sebagai khianat juga terhadap amanahnya, dan pada hakikatnya anda tidak berjaya. Ingat ya, ada dalil dan hadis yang menyatakan dengan jelas kepada kita hukum meniru dalam peperiksaan ini adalah haram. Terjemahan kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, iaitu tidak halal bagi seorang pelajar meniru ketika peperiksaan, kerana perbuatan menipu termasuk dalam dosa-dosa besar. Kerana Nabi SAW bersabda, sesiapa meniru maka mereka bukan dari kalangan kami. Cuba bayangkan jika kita mendapat pekerjaan dari hasil kita meniru dalam peperiksaan. Bila dewasa kelak, kita daripada pekerjaan tadi, kita bagi anak isteri kita makan, kita bagi mak ayah kita, sedangkan hasil yang kita peroleh di atas jalan yang tidak benar tadi, di atas jalan kezaliman, sebenarnya kerana kita mengambil hak orang lain yang sepatutnya mendapat pekerjaan tersebut berdasarkan penilaian akademik yang sebenar. Jadi renungkan, adakah rezeki yang kita dapatkan itu nanti halal dan berkat? Jadi kena fikirkan, tepuk dada, tanya iman anda. Dan mungkin ada juga beberapa pelajar yang meniru sebab terpaksa. Mungkin ada yang bimbang dan yang tidak yakin dapat jawab soalan dengan baik. Takut kena marah bila result tak bagus. Takut lagi kena jawab dengan guru-guru. Dan mungkin takut dengan diri sendiri sebab kawan-kawan lain meniru. Jadi pada fikiran anda, mungkin anda akan dapat dikalahkan. Sebenarnya dalam hal ini, yakinlah bahawa semua kebimbangan anda tadi hanyalah ilusi semata-mata. Benda yang belum berlaku. Jadi kebimbangan tadi jangan difikirkan.
Apa yang penting anda buat sekarang adalah perlu anda berusaha. Kalau takut gagal, belajar. Cuba lagi, terus mencuba hingga akhirnya anda akan berjaya dengan usaha sendiri. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Sebab belajar ini satu proses. Dia memang akan ada gagal. Tapi tak apa, jangan putus asa dan teruskan lagi. Anda perlu pegang satu prinsip. Biarlah result kita, keputusan yang anda dapat sederhana asalkan ia berkat. Tapi lebih baik lagi sebenarnya jika keputusan anda mampu memperoleh cemerlang melalui usaha yang bersungguh-sungguh dan benar. Jadi, cikgu nak bagi satu tips juga untuk persediaan kamu menduduki peperiksaan di rumah. Pertama, bina suasana peperiksaan itu di rumah sama seperti suasana peperiksaan di sekolah. Bina suasana di rumah, suasana peperiksaan seperti kamu menjawab peperiksaan di sekolah. Bagaimana caranya? Patuhlah pada jadual yang disediakan. Sebelum duduk menjawab, pastikan anda telah bersihkan diri, sudah sarapan, duduk dalam keadaan yang sedia. Carilah ruang belajar yang sesuai untuk kamu menjawab peperiksaan. Mulakan dengan doa. Baca soalan dengan berhati-hati. Tetapkan fokus anda dalam tempoh peperiksaan dan jawab. Kalau 2 jam dalam jadual, tetapkan fokus dalam tempoh 2 jam. Jangan buat multitasking. Makan sambil menjawab, tak boleh. Jujurlah. Amanahlah pada diri sendiri. Sekiranya anda tidak jujur, bukan kami yang anda tipu, melainkan diri anda sendiri yang tertipu dengan diri anda. Jadi, selamat menempuhi peperiksaan akhir tahun 2020. Didoakan kejayaan menjadi milik anda. Yang paling penting ialah sifat meniru.